Sekarang ni banyak pasangan muda dalam kalangan orang Islam, kita memilih untuk child free. Child free marriage. Antara sebab utamanya faktor ekonomi dan takut anak terabai. Mohon penjelasan Datuk sebagai saudara sesama Islam. Patutkah kita pilih tersebut atau sememangnya hak mereka? Tuan-tuan, ada beberapa perbezaan keadaan yang mesti kita faham dalam hal ini. Yang pertamanya, seseorang memilih untuk menangguhkan ada anak, bukan tak mahu anak. Misalnya dia sedang belajar, takut kalau mengandung sehari terpaksa skip peperiksaan pula. Ataupun dia berada di luar negara, dia takut kalau anak tu lahir di luar negara misalnya, tak boleh nak bawa balik negara dia kerana isu-isu perundangan tertentu dan seumpamanya. Dia memilih untuk merancang supaya dia tak melahirkan anak ketika waktu berkaitan. Itu lain. Itu maksudnya mengelakkan mengandung dalam tempoh tertentu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, tadi pun hadis Jabir, ini hadis Jabir dalam Sahih Muslim. Dia kata, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azal sedangkan Quran itu turun. Azal bermaksud pada zaman dahulu ketika berlaku persetubuhan antara suami dan isteri, sebelum suami mengeluarkan air maninya, dia mencabut kemaluannya keluar daripada faras istrinya, rahim istrinya, supaya air mani itu tidak masuk ke dalam rahim. Dengan itu mengelakkan mengandung. Zaman tu barangkali tak ada kondom, tak ada lagi macam-macam ni. Begitulah cara mereka mengelakkan. Maksud Jabir, kunna na'zil wal Qur'anul yanzil, kami melakukan azal dan Quran itu turun. Maksudnya Quran tak larang. Azal itu. Okey. Ada yang kedua ialah orang yang langsung tak mahu anak. Sebab apa dia tak mahu? Kalau dia kata, doktor kata isteri dia ni kalau mengandung ada risiko. Ada logik dia. Berdasarkan doktor pakar dan seumpamanya tak boleh mengandung. Kalau mengandung dia kemungkinan akan ada risiko-risiko yang dia percaya kepada alasan doktor itu dari segi perubatan. Ada alasan yang munasabah. Tapi kalau dia kata kita ni gaji sikit saja, kalau dapat anak macam mana nak bela anak ni? Ini tak boleh. Ini bererti dia bergantung rezekinya dengan gajinya. Quran kata wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kefakiran. Kami merezekikan kamu dan mereka. Ada orang ni dia kadang-kadang dia tak faham. Dia rasa kehidupan dan rezeki ni 1,000 tolak 100 jadi 900. Kalau anak ada seorang gaji 3,000, bagi ke anak ni bajet dia 500, kalau anak seorang lagi mai bagi jadi 500, tinggal 2,000 bayar sewa rumah tak cukup. Dia faham macam tu. Ada orang pendapatan dia katalah 1,500, tapi super aktif. Duduk mai anak seorang. Dalam dia kata seorang letih lah, kita akan gaji sikit. Mai pula anak berikutnya. Gaji punya tu juga. Membesar dua-dua tu. Mai pula yang ketiga. Membesar yang ketiga tu. Soal rezeki. Urusan Allah Jalla wa'ala.
Cuma kena berusaha lah. Dia jangan ada, kalau dia rajin buat anak, tapi dia juga memenangi pingat balok peringkat negeri, memang tak boleh lah. Balok ni apa disebut? Ha? Penjagaan? Oh, saya saja nak menguji keupayaan sastra tuan-tuan. Kalau dia pemalas, culas, itu masalah dia. Tapi kalau dia kerja, dia berikhtiar, Allah memberikan rezekinya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang ni ramai tuan-tuan kena masukkan dalam diri kita. Allah boleh memberi rezeki dengan jalan yang kita tidak sangka. Kita usaha, kita tawakal kepadanya. Tawakal bukan maksud tawakal. Tak, Allah tahu siapa yang tawakal. Sesiapa yang menyerahkan bulat perasaannya kepada Tuhannya, dia akan melihat keajaiban pertolongan Tuhannya yang dia sangka dan tidak sangka dalam seluruh urusan. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Sesiapa yang bertawakal pada Allah, cukuplah Allah baginya. Tuan-tuan, perkataan itu senang, tapi bagi memaknai, menjadikan tawakal itu benar-benar berada dalam diri kita, ia tidak senang. Kalau benar tawakal pada Allah, memang Allah akan cukupkan urusan kita. Saya selalu sebut pada diri saya dan tuan-tuan, kalau kita bergantung pada Allah, seluruh dunia bertarung dengan kita, insya-Allah kita menang. Tidak di dunia, di akhirat, tapi kita tidak tewas di sisi mata Allah. Tapi kalau kita tidak bergantung pada Allah, hidup kita bergantung pada keluh kesah, rungutan pandangan, sangkaan manusia, kita akan tewas. Ramai orang walaupun kelihatan macam beragama, tapi gagal untuk menempatkan tawakal dalam dirinya. Gagal. Bila berlaku sesuatu hal, keluh kesah dia. Allah, bila Allah tak tolongku, habislah aku kali ini. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku bersama dengan sangkaan hambaku padaku. Jadi siapa yang kahwin tak mau anak kerana takut rezeki, haram i'tiqad dia itu. Berdosa dia. Hendaklah dia kahwin dan ada anak. Anak adalah rezeki kurniaan Allah Ta'ala. Tadi kita ada apa? Forum pasal nafkah tadi. Tadi pun ada forum nafkah. Dalam hadis Nabi kata, khairu afdalu dinarin yanfiquhu ar-rajul dinarun anfaqahu ala ahlihi. Sebaik-baik satu dinar yang satu orang belanjakan ialah dinar yang dia belanjakan untuk kaum keluarganya, ala iyalihi, untuk kaum keluarganya. Dinar bubuh dalam tabung masjid untuk bina masjid, duit yang diberikan untuk bina masjid, jihad fi sabilillah, macam-macam, semua itu yang paling afdal yang kita bagi nafkah anak dan isteri kita makan. Itu the best di sisi Tuhan. Bayangkan anak isteri memang kaitangan kita. Allah jadikan pahala, itulah pahala yang terbesar. Dan Allah jadikan jika dia belanja, wa huwa yahtasibuha fakanat lahu sadaqah.
Jika dia belanja untuk isteri, untuk family dia, dan dia harap Allah bagi pahala lah, hari ni aku keluar 100 beli makanan untuk anak-anak aku, itu baginya adalah sedekah. Nabi kata. Banyak ni bapak-bapak ni tiap hari buat sedekah. Subhanallah, Tuhan ni rahmat. Sehingga hatta ma taj'aluhu fi imra'atik, sehingga apa yang kau jadikan dalam mulut isterimu, ia adalah sedekah. Pilihlah lelaki yang lelaki, saya kata. Lelaki apa? Takut ada anak makan duit kita sekali. Teruk daripada Mas'ud Al-Buaya. Macam-macam orang fikir. Macam mana? Dia tak tahu hidup ni kebahagiaan dia apa. Nikmat orang ada anak, tengok anak-anak dia membesar, dia beramal, mengajak isteri dan anak-anak bersolat, mengajar mereka hukum hakam agama, mengajak mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Nikmat. Dapat tersenyum berbicara dengan anak-anak sendiri, zuriat yang akan berdoa kepada dia. Bahkan orang mendoakan agar anak-anak itu bukan saja dengan keluarganya itu di dunia ini, juga di syurga bersama. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dia semua ni.